Ya kan, cikgu patut record juga so that kamu ada. Oke, yang recording kamu sebelum ini cikgu masih simpan, cikgu belum upload di YouTube lagi. Oke, so nanti cikgu akan share dengan kamu. Alright, so let's go for this one. Oke, so discriminant lagi. Discriminant. Oke, B square minus 4AC. Ada 3 jenis yaitu greater than, equal dengan less than. So kalau greater than apa maksud dia? Greater than 0. Apa maksud dia? Two equal root. Two distinct root. Distinct root. Maksudnya dua roots yang berbeza. Maksudnya kamu ada root A dengan root B. So kamu ada X itu tidak sama dengan Y ya. So this is two distinct root. Ataupun kita cakap X1 tidak sama dengan X2. Okay. Equal to 0? One root. Okay, one root. Okay, ataupun kita boleh cakap X1 is equal to X2. How about 0? Less than 0? Different. Huh? Two and different kan, teacher? No roots. Oh, yang two Okay. distinct itu Huh? maksudnya Okay, maksudnya begini. distinct is different lah kan? This one. Oh, okay. Kalau macam So one the root, one root dia above the line kan? dia above the line tapi dia sentuh 1 point saja di X. And then no root dia naik atas. Maksudnya tidak sentuh langsung. Alright? So itu adalah dia punya beza. Okay. Tengok kita. Ya. Teacher, Yes. si Denis cakap internet dia bagus. Okay, boleh. Okay, cikgu just rakam sajalah. Okay, so this one ini yang kamu kena cikgu kasih bagi nota sajalah. So that kamu ada gambaran macam mana mau buat yang this one. Okay, so kalau kamu tengok sini dia cakap as only one solution. Meaning to say kita bermain dengan B square minus 4AC is equal to 0. Okay, so how to find value of P? Kamu pandai-pandai lah cari apa A dia, apa B dia, apa C dia. Ini nanti cikgu akan apalah. So cikgu bagi tahu konsep saja. Untuk penyelesaian tu nanti kamu try to figure out juga. Okay, so untuk B pun sama juga. B dia suruh cari, okay, di sini dia bagi tahu has two different real roots. Okay, apa maksud two different real root? Sama saja itu dia B square minus 4AC is greater than 0. Itu saja. Okay, so that's the meaning of two different real roots. Alright. Sebenarnya ini siapa kamu guna nih? Okay, so the trick di sini sebab kamu nampak soalannya ada range. Bila ada range maksudnya kamu kena cari guna Nina graph. Okay, kamu kena lukis graph sama ada di sini ataupun di bawah. Okay, itu adalah range. Kamu kena fikirlah sama ada dia adalah atas atau di bawah. Okay, so itu adalah soalan nombor 2. Senang susah? Boleh lah. Boleh lah. Okay, cikgu akan save dulu nih. Cikgu akan clear. Okay, sekarang kita pergi soalan yang ketiga. Okay, so far masih senang lagi cikgu rasa. Okay, soalan ketiga. Soalan nih. Ini soalan yang cikgu boleh cakap a bit upset soalan nih. So dia punya skema tidak menunjukkan jawapan dia. Okay, cikgu kasih tunjuk. Okay, cikgu kasih tunjuk cikgu punya teori di sini. Why? Teori bah. Okay. Soalan dia di sini kamu tengok Hashim throw a ball upward. A function of the height of the ball is hx is negative x square plus 6x. Okay, juga kasih besar sikit nih screen. Okay, ini pun tidak mau guna juga. Okay. Okay. As you can see kalau kamu tengok di sini dia cakap the function of the height of the ball is hx is equal to negative x square plus 6x plus 1. Okey, cikgu mau tanya, ciri-ciri graf ni. Macam mana graf ni? Senyum kah murung? Murung. Murung. Kenapa? Dia punya negatif. X square dia negatif. Good. Okay. So ini pun secara logik kamu tengok dia buang bola kan. So maksudnya kalau buang bola tu buang pergi atas, mana ada orang buang bola pergi bawah kan. So logically dia sebenarnya buang bola pergi atas macam ni. So buang bola pergi atas ni ini adalah graf dia hx. Okay. Tengok dalam membuang bola pun ada graf juga kan. So I don't know at math ni. Okay. So where h is the height of the ball in meter and x is the horizontal distance. So maksudnya mesti ada, okay, dia mesti ada titik apa di sini?
Maximum. 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 Okay, ada maximum. Okay, the question A1. Dia minta suruh cari completing the square. Masih ingat macam mana buat completing the square? Nat? Ingat. Marian ingat? Nat? Ingat. Okay, Shinaya? Boleh lah. Boleh lah. Alita? Ingat. Ingat, okay. Nanti kamu try buat soalan ni. Nanti cikgu akan share lah yang dia punya equation ni. Okay, cuba kamu buat sekarang. Cuma tengok macam mana kamu buat completing the square ni. Okay, try buat sekarang. Cikgu mau tengok macam mana kamu buat. Okay, completing the square, cikgu hanya bagi masa kalau mau buat completing the square dalam masa 5 minit saja. Cikgu akan bagi 5 minit. Lepas tu kamu ambil gambar, send dengan cikgu. Cikgu mau tengok macam mana kamu buat completing the square kamu. Bermula sekarang. Okay, try buat. Cikgu mau tengok dulu macam mana kamu buat. And then kita compare. Macam mana sama ada betul atau tidak. Okay, cikgu mau kamu try buat dulu. Completing the square. Lima minit dah. Sekarang 7.19, cikgu bagi sampai 7.24. Cikgu rasa ni soalan macam sembarang saya dia buat sebab this font dia tidak guna font official pun. I wonder, mungkin ni soalan tipu ni. Okay, semua tengah buat. Sekejap cikgu, saya baru lari dari atas. Yang the equation yang hx tu kan teacher? Ya, betul. Hx is negative x square plus 6x plus 1. Okay, you have another 4 minutes to go. Okay, kalau saya siap hantar personal ya di WhatsApp saja. Sub WhatsApp sekarang boleh tanda sudah. Cikgu baru tahu. Teacher, Ya. yang hx tu I can make it into a zero kah? Hx make it into the zero. Cannot. Completing the square mana ada zero. Which completing the square? Oh itu, okay. Completing the square, the final, okay, the solution must be like this. Okay, cikgu bagi dia punya final apalah, final solution. The final No teacher, solution. I mean the ano ba that? Like negative x square plus 6x plus 1 equals 0. Oh no. Tidak. Siapa ya? Okay, actually kan kalau completing the square kamu tidak boleh ubah nih equal to 0 nih. Oh okay then. Kamu kena buat completing di dalam nih. Okay, meaning to say, okay, untuk completing the square kamu punya solution, okay, mesti ada ciri-ciri ini. Yang pertama mesti ada a, okay, and then dia adalah x plus p square plus q. Ini adalah completing the square punya, ataupun kita panggil dia sebagai apa nama dia ni? Ada cikgu mau bagi tahu what is the form, what is this form called? Form call pula. Yang form ni kan kita panggil dia sebagai apa? Completing the square punya form ni. Siapa tahu? Enggak cikgu. Vertex form. Ini pun cikgu baru tahu sebab cikgu nampak di TikTok. Oh itu ada kami kena ajar cikgu. Nah, vertex form kan? Nah, this is vertex form. Teacher, tu negative 1x square tu boleh simplify kah the whole equation? Kasih jadi positif the a. Macam mana? I divide by negative 1 for the whole equation. Boleh. Okay. Tapi negative 1 tu kena letak di luar. Kejap. Divide by negative 1 meaning to say you have to put negative di luar tu. Factorize dulu dia. Okay, untuk soalan ni kamu kena factorize dulu lah. Ada benda yang kamu kena factorize di sini. Okay, Teacher, ya.
sorry. I mean, I want to eliminate the negative di depan tuh, -1. Oh, okay. Completing the square maksudnya nanti kalau kamu eliminate, kamu kena kasih masuk balik. Sebab, okay, when you divide it by -1, ini pun at the same time dia akan jadi negative h. Okay, sekarang kita doing a balancing nih. Dia macam accounting lah. Okay, balancing. So, kalau kita bahagikan semua dengan -1, maksud dia ini pun kena bahagi dengan -1 juga. Itu trik dah. Okay, so that's mean once kalau sudah dapat answer kamu kena darab balik -1 so that your hx is equal to positive. Jelas apa yang cikgu explain tadi? Halo. Sorry, cikgu, internet saya stuck. Okay, boleh. So dia mesti -1. Kalau kau bahagi -1 semua, di sebelah kiri pun kena bahagi -1 juga. That's the rule. Alright, ada 1 minit lagi. Okay, cikgu mau kamu send sampai mana kamu boleh buat. Okay, hantar sekarang. Cikgu mau tengok. Macam mana kamu buat? Okay, hantar sekarang. Cikgu mau tengok macam mana kamu buat. Okay, Shania sudah hantar. Siap sudah. Alright. Oh, no, Shania, that is not a completing the square. Itu kau selesaikan sudah itu. Teacher? You are solving. It is not a completing the square punya form tu. Cikgu saya merepek tu. Yeah, my teacher. Our teacher teach. Teacher, I don't know already how to do. I have no idea already. Alright. Okay. Marian. Okay. Oh, okay. Cikgu faham sudah ni. Sebab kamu pilih letak tu. Okay. Alright. Okay. Cikgu faham sudah. Cikgu perasan sudah. Actually, yang kamu buat sekarang ni, this is completing a square when fx is equal to 0. But the thing is, kita sekarang tidak dealing with fx equal to 0. We are dealing with the function punya complete vertex form. Okay. So for this case, actually, untuk buat soalan ni, okay, completing the square, ini kamu kena ada practice sikit. Okay. Teacher tunggu Mary Ann and Alita juga. But okay, juga akan teruskan sajalah. Okay, sementara Mary Ann hantar. So first thing first untuk buat soalan ni. Okay, what should you do? First, pastikan x square tu di depan mesti positif. But the thing is, kalau kamu tengok daripada the completing the square punya apa ni, dia punya x adalah negatif, x square dia negatif. So itu yang kamu kena tackle dulu. Alamak, kenapa ni? Okay, kamu kena tackle ini dahulu. Okay, sebab x di sini adalah negatif. So what you can do adalah keluarkan negatif tu. Macam cikgu cakap tadi, factorize-kan dia. So bila kamu keluarkan negatif, everything di dalam pun akan berubah. So ni x square ni jadi negatif x square jadi x square. Yang positif 6x ni akan jadi negatif 6x. Dan positif 1 ni akan jadi negatif 1. This is the first step. Okay, ini adalah completing the square. Kalau depan dia positif, should be no problem lah. Kalau depan dia negatif, kamu kena buat macam ni dulu. So everything is changing. Okay, the sign also change. Okay, yang kedua, ini selalu cikgu akan guna method ni. Yang kedua adalah kamu buat macam ni. Yang di dalam punya form ni, kamu buat macam ni ya. X plus divided by 2 square. Ini kena hafal dia punya form. X plus something divided by 2 square minus dengan bracket something divided by 2 square minus, okay, kita ambil yang terakhir ni adalah nombor yang tiada x, which is minus 1. Apa-apa yang nombor yang tiada x, kita letak di belakang. Right. So, this is the form yang kamu kena ingat. Okay, kamu kena ingat sampai SPM. Ataupun kalau masuk metrik, kamu kena ingat sampai metrik. Kalau kamu masuk degree level, kamu kena ingat sampai degree. Once kalau kamu belajar CTS ni. Okay, so how you going to solve this one? Yang atas ni apa kita mau letak? Okay, sekarang teacher mau tanya. Apa nilai B di sini? What is B? 6. Okay, B is 6.
6 kah? 6. Negative 6. So kita masukkan negative 6 ni di dalam. Macam ni. Okay, ingatlah this form. Sentiasa ingat this form ni. Okay, kamu buat satu bracket. Okay, cikgu kasih remind lagi. Okay, untuk buat CTS ni kamu kena pastikan kamu kena ingat ini form. Okay, so dia adalah fx is equal to, dia ada bracket x plus bracket over. Ini atas ni adalah b over 2 square minus bracket b over 2 square. Okay, and then plus c. Macam ni. Okay, this is the thing yang kamu kena ingat. Okay, kalau kamu ingat sudah ni, I think all the CTS punya soalan, cikgu rasa tiada masalah sudah. Kamu boleh selesaikan dengan mudah. Okay, boleh Shen? Shenaya, boleh? Boleh. Nadira, boleh? Boleh. Marian? Boleh cikgu. Saya Okey. antar cikgu tapi cuma malas pasti habis. Cikgu nampak juga tu, kopi kasih equal to 0. Okay, Alita. Alita? Alita, okay. Boleh? Alright. So, kita akan teruskan. Okay, untuk di dalam ni, jangan kasih square dia. Ini kita selesaikan. Negative 6 divided by 2, you will get negative 3. So, you can change this positive. So, kamu akan dapat, sini ingat ada negatif masih di luar. So, this is x. Remember, solve this one, kamu akan dapat negative 3 square. Macam ni. And then, kamu solve this one. Negative 6 divided by 2 berapa? Negative 6 divided by 2. Negative 3. Okay, negative 3 square. Okay, negative 3 square berapa? 9. 9. So, minus 9 minus 1. Okay, selesaikan dahulu yang ni. Minus 9 minus 1 berapa? 8. 8. Negative 10. Negative 10. Okay, cikgu mau tanya. Selesaikan sudah belum ni? Belum. Belum, sebab ada negatif lagi di sini. So, maksudnya kita masukkan negatif ni semula. Kamu akan dapat negatif x minus 3 square. Negatif, positive 10. So, this is the answer. Okay. So, remember, jangan pergi kasih kembang ni. Ya. Kalau kamu kasih kembang ni, kamu akan dapat ni balik. Kita punya fokus adalah kita mau dapat vertex form. Okay, which is yang sudah kena tulis tu. Senang susah? Boleh lah. Boleh lah. Itulah cikgu. Okey lah. Shinaya? Boleh lah. Okey, boleh ya. Alita? Okey. Alright. So, ingat. Teacher, itu Ya. answer dia paling last. Yes, exactly. Ini answer dia. Ini yang dipanggil sebagai completing the square. Okey, belum lagi. Okey, ini kita mau completing the square. But the thing is kita mau cari maximum height in meter of the ball. Okey, sebelum kita cari maximum height daripada completing the square, siapa tahu daripada sini kita boleh dapat maximum point. Okay, so from this equation, what is the maximum point? Siapa boleh bagi tahu teacher? Cikgu, saya ingat balik. Saya tahu soalnya. Saya hafal sehari itu. Okay, apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? What is the maximum point daripada equation ni? Okay, cikgu bagi hint. Tengok daripada vertex form. Okay, cikgu bagi hint ya. Kamu tengok vertex form. Berapa? Negative 3 Negative 3? kali. Okay, negative 3 kan? Okay. Cikgu bagi hint ya. Okay, kamu tengok daripada vertex form tu, yang ni yang atas ni, untuk tentukan dia punya turning point, which is maximum or minimum, dia sebenarnya adalah kalau P sini positif, dia adalah negatif. Dan kalau Q positif, dia ikut positif. Kalau dia Q negatif, dia ikut negatif. So, daripada yang cikgu terangkan, so what is the maximum point here? 310. 310, betul. Kenapa? Sebab tengok X ni. X minus 3. Yang minus 3 ni, kita jadikan dia sebagai X. Okay, X. And then, remember,
Kalau dia negatif, di sini dia akan jadi positif. And then 10 di sini, kita bawa pergi sini jadi Y. Which is, kalau dia positif, positif lah. Kalau negatif, dia negatif. Which is, your maximum point is 310. But the question asks, find the maximum height. So which one is the maximum, the height di sini? The 10. 10. So maksudnya 10 meter. Oke, Oke. boleh ya? Oke, so kalau tengok ni seterusnya nyatakan jarak mengufuk bola ni. Oke, yang ini cikgu tidak mau explain sebab cikgu tengok skema dengan cikgu punya jawapan memang cikgu boleh cakap skema tu penipu lah sikit. Oke, so ini kalau cikgu, oke, kalau this one, oke, sekarang cikgu mau tanya kamu. Kalau kamu tengoklah secara logik dia lah, secara logika, bentuk graf ni macam mana? Bentuk graf ni adalah bentuk apa kan? Bentuk murung. Okay. And then from this equation, what is the y-intercept? Tengok equation ni. What is the y-intercept di sini? 1. 1. So di sini adalah 1. So meaning to say, bila dia lambung, dia akan lambung macam gini kan? Betul tidak? Okey, dia macam gini. Kita gagal lah. Sini adalah 1 dan sini okey. Dia macam ni. Macam ni lah. Kita gagak sini intercept adalah 1, di sini adalah maximum point which is 310. Okey, so maksud 3 itu adalah 3 distance sini dan 10 pula adalah distance di sini. Okey, so which is this is the height. Okey, sekarang cikgu mau tanya. Soalan dia, state the horizontal distance of the ball from Hashim where the ball reach the maximum height. So maksudnya, kamu rasa Hashim di mana? Tapi cikgu, apa tu horizontal tu apa sudah? Horizontal mengufuk. Horizontal datar. Datar. Kamu ni ya letak Squid Game punya background next time. Apa cikgu? Apa punya background? Squid Game. Ih, cikgu ni saya tertengok tu. Okay. Takut cikgu. Best tu. Okay. Horizontal mendatar. Horizontal maksudnya H adalah datar. Vertical turun bawah adalah turun. Okay. So kalau kamu tengok, logically lah. Kamu rasa dia berdiri di mana? Di sini kan? Betul atau tidak? Ya. Dan dia akan buang tu bola macam gini kan? Okay. Can we accept that? Okay. Bolehkah kita cakap distance dia adalah 3? Boleh. Why? Tidak. Sebab itu Y punya axis. Dia tak boleh berdiri di Y axis kalau dia buang dari situ. Exactly kan? Betul? Maksudnya dia mesti berdiri di sini kan? Okay, dia mesti berdiri di sini. Okay, the thing is, kalau kita cakap ukuran dia adalah 3, but the thing is, this graph meminta 1. Maksudnya dia ada lagi sini kan? Ada distance lagi di sini. So, meaning to say dia adalah 3 plus something di sini. Okay, coba cari untuk teacher. What is dia punya roots? X dia. X2 dengan X1 dia. Coba cari. What is the X1 and X2? Okay, using your calculator. Okay, kamu boleh guna calculator sekarang. Mau guna equation dalam satu ni cikgu? Yang di sana. Oh. Kamu guna yang asal punya. Okay, what is your X1 and what is your X2? Cikgu yakin dan percaya kamu boleh cari roots. So that's why teacher mau tanya. What is your X1 and what is your X2? Negative 0.1623. Okay. Negative 0.1623 kan? And the other one adalah? 6.1623. 6.1623. Okay. So meaning to say, dia punya jarak lagi, dia adalah 3, tapi sebenarnya dia standing di belakang another 0.16 meter. Okay. So meaning to say, distance dia kepada this point adalah berapa? 3.162. Betul atau tidak?
But the thing is, cikgu heran kenapa dia 3 saja. Sedangkan dia mesti ada distance belakang. Mungkin dia mau cakap, okay, just 3 meter. But kalau secara fizik lah, kamu kan belajar fizik juga kan, okay? Secara fizik lah, kamu tidak boleh assume that dia berdiri di sana. Okay, mesti dia akan undur ke belakang juga. Okay, so that's why for me, cikgu, okay, dia bagi soalan 3. Mungkin dia mau assume tinggi orang ni adalah 1 meter. Okay, unless kalau dia assume tinggi orang tu 1 meter, dan kita boleh cakap jarak dia adalah 3. Maksudnya dia berdiri di X adalah kosong. Sebab kalau X adalah kosong, Y dia berapa? 1. So meaning to say, kalau dia berdiri di sini, kita bolehlah cakap logically dia adalah 3 meter. Betul? Kalau dia berdiri di kosong, tapi dia kena assume that tinggi dia adalah 1 meter. So inilah, kalau cikgu tengok soalan ni kan, cikgu macam mau kutuk saya yang buat soalan ni. Jahat kan cikgu jawab gitu. Okay, so this question tidak boleh guna, tapi tidak apalah. Because this is Original answer dia teacher. 3. Kalau kita assume the number is kalau the answer is axis of symmetry, teacher. Axis of symmetry. If we assume the distance, like contoh, I don't know how to think about it, but maybe the distance is actually axis of symmetry. Okay, kalau mau nak tengok kamu argue dengan guru aja. Okay, kalau kita mau cakap pasal axis of symmetry, this one tengok distance from 3 kepada sini berapa? From until dia jatuh berapa? Which is 3.162 juga kan? So itu baru kita panggil dia axis of symmetry. Okay? Oh, dia rata lah, teacher. Exactly. Sebab kita boleh cakap bola tu akan jatuh di sini kan, betul? Ini kita kita abaikan semua rintangan angin, gravity semua. Kita jangan fikir pasal tu. Kita hanya berfikir pasal, okay, bila dia sampai maksimum, it is 10 meter. So bila dia jatuh, dia akan jadi 0 meter. So bila dia jadi 0, so dia punya distance adalah 6.1623. Okay. But the thing is, dalam skema dia tulis jawapan dia adalah 3. For this one pula jawapan dia adalah 6. Sedangkan dia ada perpuluhan. Which is, kalau bagi cikgu, sepatutnya dia akan ada perpuluhan. Okay, but it's okay. Kalau mungkin dia bilang, okay, ini 3 meter lah, ini 6 meter. Okay. For me, kualiti soalan ni kurang sikit. Kalau cikgu lah. Okay, so kalau kamu jumpa soalan ni, kamu bagilah 3 dengan 6. Daripada kamu fikir jauh-jauh. Okay, ini cikgu akan tinggalkan. So yang the focus one adalah CTS ni. Okay, CTS ni, the vertex form ni, kamu kena apalah, cuba kuasai this one. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada the next one. Tepat. Ya, cuma tanya, siapa sudah tengok Squid Game? Serius? Belum lagi, teacher. Mula-mula. Okay. Ini best tuh, dia macam tuh cerita yang apa? Yang Alice in saya tahu ada Borderland satu lah, lelaki Syuk. hot saja. Hah? Yang saya tahu ada satu lelaki hot saja. Oh, yang mana? Yang dia punya polis? Polis kah tua? Apakah nama dia tu? Muka dia macam raw sikit. Iyalah, polis tu lah. Hot ada sikit. Saya suka si Aldi. Siapa yang mana? Oh, yang mati tu. Oh, sorry, Itu, spoiler. Pak. Spoiler, Pak! Kau, not the nicest people die. Yeah, the nicest people die with dignity ya. Mereka bilang macam Hunger Game. Ya, Tidak, dia kurang sikit. Tapi dia punya game actually, dia punya game kan, formula, cikgu cakap first exciting. Tapi bila lama-lama makin kurang tu kan makin dah best. Yang last, the second last punya game tu kan macam tidak pun kaitan dengan game apa. Macam mau bunuh saja sebenarnya, dong punya tujuan. So, bila last tu baru yang ada macam game apalah, game apa ni? Game yang game orang di kodenya yang teacher tahu apa tu takci saja. Itu saya juga tahu. Which is good lah. Okay, so nombor 4. Okay, nombor 4 ni cikgu cakap lah. Dapat bincang ni soalan ni. Kenapa? Senang. Kalau kamu tahu betul-betul. Senang oh cikgu. Okay, ini cikgu tidak akan bincang ah. Ini sebenarnya senang saja. Cikgu hanya bincang bila ada dia cakap ungkapkan.
Kalau yang ini cikgu tidak akan bincang. Sebab ini kalau kamu tengok soalan log dia ni memang dua-dua ni cikgu boleh cakap kalau kamu jumpa ni soalan memang apalah, unless nanti kalau kamu mau try jawab, kalau macam struggle nanti kita akan bincang. Okey, soalan 5 pun cikgu cakap ini senang. Linear law. Okey. Linear law kamu ubah-ubah se equation dia and then you will get the apa. Soalan 7 pun cikgu bagi tahu senang juga. Soalan 6. Soalan 6. Okey. Soalan 7. Ini yang cikgu mau cerita sikit. Okey, kita buat soalan ni, geometri ni. Okay, so titik, okay. The point A, B, and C lie on a straight line given that AB equal to 2/5 AC. Okay, so the first question, express P in term of T. Ini yang kita mau tengok. So how you going to express this one? Migraine sudah Nat. Kami expression kami sedih juga. Faham juga. Okay, so macam mana mau buat yang this one? Okay, ini kamu kena guna line segment lah. Masih ingat line segment dalam geometri, koordinat geometri? Chapter berapa this teacher? Chapter 6, I think so. Chapter 6, koordinat geometri. Oh no, chapter 6 kah? 7. 7. Sebab dia progression chapter 6. Koordinat geometri. Okay, so this one. So ini cikgu akan cerita sikit macam mana mau buat. Okay, so kita letaklah point A di sini. Okay, tapi dia sudah bagi tahu sini. AB is 2/5 AC. Apa maksud dia ni? Macam mana kamu tentukan ni? Okay, dia punya cara senang saja. AC kamu bawa pergi bawah. Maksudnya kamu akan dapat AB over AC sama dengan 2/5. Okay, yang paling panjang adalah AC kan, betul? B letak di tengah-tengah kan? Okay, so tengok, dia bilang AB punya distance adalah 2, AC punya distance adalah 5. So kita bayangkan AC ni ada 5 garisan, ada 5 partition. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini yang maksud dia. AC ada 5 partition dan AB kita ambil 2 partition, which is here. This is B. Ini yang dimaksudkan dengan this ratio. Ada soalan? Cikgu bukan anu kah cikgu? 7 partition. No, it is a 5. 2 to 5. Ya, bukan 2 plus 5 and then the ratio. Dah, so kamu 7, tengok 5. siapa paling besar sini? AC. AC lah kan. Okay, unless kalau kamu cap AB over BC 2/5, then it can be AC adalah 7. Okay, faham cikgu. Okay, tapi ini AC adalah paling panjang, which is AC adalah 5 partition. AB adalah 2 partition. Okay, boleh? Itu yang dimaksudkan dengan soalan ni. Okay, so kamu kena hati-hati. So that mean kalau kamu tengok daripada soalan ni, okay, ini cikgu akan padam di sini. Okay, so maksudnya A ke B berapa unit? 2. Okay, A ke B adalah 2. Dan B ke C berapa? 3. 3. So masih ingatkah pasal midpoint and align segment? Maksudnya 2 ni pergi mana? A ke pergi C? 2 pergi C. C dan 3 pergi? A. Okay, apa guna ni? Kenapa kamu mau buat macam ni? Untuk cari, tengok ada A, B, C. Untuk cari midpoint. So who's the midpoint here? Siapa midpoint? B is the midpoint. Yeah. Okay, so dia punya partition 2, 3. Ini yang kamu kena buat sebenarnya. Okay, so from this one kamu kena buat like this, and then kamu tengoklah A ni adalah 2H over, okay, and H. B adalah P dan T. C pula adalah 2P dengan 3T. Okay, so soalan pertama dia suruh express P in term of T. So first thing kamu keluarkanlah apa yang kamu kamu tahu. So this one kamu boleh cakap PT is equal to, macam mana mau tulis formula dia? Okay, what is the formula? 3T plus H over 2. Hah? A
Okey. Two- Kamu okey, sekarang kita fokus pada X dahulu. Okey, 2 darab apa? 2H. No, 2P. 2P. Kita darab 2 ni dengan 2P di sini. Okey, tambah dengan 3. Kenapa cikgu buat 3 sini? Sebab kita sebenarnya guna nisbah, this ratio. So 3 darab dengan siapa? 2H. 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 Over 2. 2 plus 3. Oh yes. Okay. Okay, which is 5. Itu dia punya nisbah. Alright. Yang kedua, untuk Y. Okay. 2 times berapa? 3T. 3T. Okay, plus with 3 times berapa? H. H over 2 plus H. 2 plus 3. Okay, 2 plus 3. Okay, cuba selesaikan. Okay, yang ini kamu boleh asingkan dia. Maksudnya kamu buat X dulu. Okay, X dia adalah sama dengan P kan, betul? P sama dengan, okay, 2 times 2 is 4P plus dengan San Elio. Okay, 3 darab 2, 6 H over 5. Okay, and then untuk Y pula adalah T is equal to, okay, 3 darab 2, 6T plus dengan 3H over 5. Okay, so kalau kamu perasan di sini, di sini ada P dan di sini ada T, di sini ada H. But the question asks express P in term of T. So meaning to say siapa yang jadi mangsa di sini? P. Okay. Ingat, untuk yang soalan gini, express, kamu sebenarnya P equal to something, tapi dalam ni mesti ada variable T. Maksudnya tidak boleh ada variable lain. But the thing is, kalau kamu tengok dua-dua di sini ada H, betul? So meaning to say, you need to make sure that kamu tukarkan H ni kepada something. So meaning to say, kamu kena pick someone untuk jadi mangsa untuk masukkan ke dalam ni. So meaning to say, ini kamu kena tukarkan kepada H. So that this H can be substitute ke dalam ni. Therefore, you will get T inside. Jelas? Okay, cikgu kasih show lah dulu. Okay, for example, like this one. Kita ambil Y lah. Maksudnya cikgu mau ambil yang this one untuk masukkan ke dalam ni. Because sini cikgu nampak ada P sudah. So I don't want to disturb. So I just use this one. Tapi cikgu mau jadikan H ni sebagai subjek. So apa yang teacher buat? So 5 times T, 5T is equal to 6T plus 3H. Okay, this is my first step. And then I want to make sure that H is my subject. So this one, 3H is equal to 5T minus 6T. Which I will get, okay, negative T. Betul? So H is equal to negative T over 3. Dan this H cikgu substitutekan ke dalam ni. Therefore, cikgu akan dapat P equal to 4P plus 6 negative T over 3 over 5. Dan selesaikan. Okay, cuba selesaikan. Selesai. Yes, kamu selesaikan untuk dapatkan P adalah subjek. Oh, okay. Okay, cuba selesaikan. Macam mana dapat ni? Okay, cikgu mau kamu try buat. What is the expression for P? Bila kamu punya trial? 11. Yes. Wise. Okay. So macam ni. Lepas kamu punya trial, cikgu mau bagi kamu exam. Coba cikgu, saya ada exam untuk penguatan saya lagi gereja saya. Hujung bulan 11. Okay, hujung bulan 11, tapi kali ini cikgu akan bagi exam, cikgu akan hantar the question to your house. Maksudnya kamu ada 1 week exam. Okay, maksudnya kamu boleh buatlah. Okay, kamu tulis di dalam kertas tu. Okay. Alright. Nah, sebab kenapa cikgu mau buat begitu? Sebab cikgu pun ada exam bulan 11 tu. So, cikgu mau fokus juga exam. Bukan kamu saja belajar, cikgu pun exam juga. Cikgu itu cikgu, kami sendiri. Kami one man for himself. Let me cikgu share dengan kamu because I don't know, mungkin some of you
mau sambung master kah? Okay, mau sambung degree or master kan? Okay, actually cikgu in the middle of master study, and cikgu bagi tahu awal-awal master study is not easy, especially if you are not like reading punya orang. Dan cikgu baru dapat satu assignment, cikgu dapat ni nah, this assignment nah. Cikgu bagi tahu, the first part of the assignment dia suruh buat 5 pages pasal classroom. Bagus lah kan teacher ajar classroom. Yeah. You should know. But the thing is, dia suruh buat, lepas tu 5 pages, I was like, what the heck I should write down? Terus kau pun macam yang, aduh, terus teacher pun macam, siapa okay karangan BI, cikgu mau minta tolong buat assignment, cikgu bagi duit. Si Mary Ann, Nadira, cikgu. poetic Boy. tuh. Eh, Mary Ann, cikgu. Buat part time, siapa mau? Bagi-bagi lah cikgu. Nah, boleh juga. Okay, ada 4 part. Nat kau ambil 1 page, saya ambil 1 page. Saya ambil Okay. 2,5, kau ambil 2,5, oke? Oh tidak, cikgu ada 4 part of assignment. So satu orang siapa mungkin boleh ambil 1 part lah. Ada planning segala macam ya. Actually teacher pun ada planning juga mau apa ni. Because it's a lot of thing to read. Cikgu Kalau pun macam page cikgu boleh kasih besar bahkan tulisan. ya boleh 12. Aish. 12 and then 1.5 dia punya point selang dia. So bayangkan satu muka surat tu dia punya limit word adalah 500 untuk satu part. Berapa cikgu bayar? Hah? Wih. Laju Shen. Laju, Shen. Wow, Tidak, dia pikir cikgu. pasal duit loh. Tapi this one Sab, you need to have a lot of reading actually. Ada beberapa yang kamu kena baca dan baru kamu boleh buat. So cikgu sekarang tengah baca lah. Kamlah tuh, Ah. si Nadira. Baca saja manual. Tapi Mana tunggulah. dah? Tunggu Kau kalau lah macam- gila. Juga and Kalau last minute nanti cikgu apalah. Cikgu akan bagi tahu siapa yang rajin kan. And then mungkin cikgu punya exam pun cikgu minta tolong dia. Cikgu, kalau cikgu ada exam, cikgu busy kan? Ah, Kenapa bagi kami exam? Lagilah cikgu busy kan? dah lah supaya kamu Eh, busy dengan cikgu. cikgu. Sama-sama kita busy. Cikgu ni, ya. Supaya sama-sama kita busy. Okay, sudah dapat. Session sama cikgu saja. Mau kasih tahu kah? Okay lah. Okay, cikgu akan tulis ya. Okay, so this is a 5P. Okay, ini 5P is equal to 4P plus ini adalah 6, this is 2, this is 3, this is a minus. Okay, ini adalah minus 2T. Okay, so minus 2T kamu boleh bawa P sebelah. Ini 4P minus 5P, which is equal to 2T is equal to negative P. So T is equal to negative P over 2. This is the answer. Suruh cari P kan? Cikgu mimpi sudah. Okay, negative P. So therefore P is equal to negative 2T. So this is the answer. Betul itu? Okay, P is equal to negative 2T. Ini jawapan dia. Okay, so cikgu yakin dan percaya ini adalah soalan yang akan keluar dalam exam kamu dan SPM kamu. Amin. Actually yes. So baru-baru ni cikgu tengok SPM 80% of paper 1 adalah soalan expression. So have to careful lah. Okay, so untuk yang soalan B tu cikgu tidak akan buat. I think that one should be okay sebab itu adalah straight line. Yang cikgu fokuskan adalah yang soalan express. So ginilah soalan dia. So harap-harap kamu akan jumpa soalan ginilah nanti. Okay. So the next one. This one dy dx. Okay, coba tinggal dy dx nih. Yang atas tu sedangkan susah. Sebenarnya kan cikgu, saya lupa soal dy dx wujud. Iya. susah. Hai. Apa tuh Okay. DYDX bisa lupa sudah? Hah? Apa tuh DYDX cikgu? Astaga. Differentiation bawa depan tolak 1. Oh, apa tuh cikgu? Cikgu yang fokus power bawa depan, power tolak 1 itu saja. Ingat saya itu. Power bawa depan. Oh, yang power- terbalik integration tuh kan cikgu. Integration yang terbalik. Iyalah, ya, mana-mana aja masih. Integration kau kena tambah and then bawa pi bawah. Okay, kalau differentiation power bawa depan, power tolak 1. Okay, so untuk soalan ni kalau kamu tengok
ada beza sedikit soalan ni. Kenapa? Kamu tengok dia suruh cari apa? Perasan tidak? Okay, so selalunya kamu akan cari gini, y sama dengan x3 minus 8. So what is dy dx dia? dy dx yang tambah tuh kan. 3x square 3x square. minus Apa minus? itu. Okay, ini saja. Okay, 3x square saja. Okay, but the question, tengok, dia tidak suruh cari dy dx. Dia suruh cari y over x minus dy dx. So what does it mean? Okay, maksudnya once kamu sudah buat dy dx, kamu kena buat lagi gini. Okay, y minus x minus dy dx kamu adalah 3x square, betul? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ingat kalau kamu kasih differentiate, kamu dalam mesti hanya ada x saja. Tapi di sini kalau kamu differentiate ini, okay, contohlah cikgu buat function ini adalah function y. Tapi sini ada y. So how you going to solve this one? Okay, what is the idea? Substitute x ke dalam ni. Substitute y, sorry. Substitute y ke dalam ni, you will get x of power of 3 minus 8 over x minus 3x square. So maksudnya kamu ada another new equation di sini. Dan kamu solve dia lah. Okay, kalau kamu solve dia, kamu akan dapat ini x cube minus 8 minus dengan sebab ini x kena darab pergi atas. So kamu akan dapat 3x to the power of is it 3x to okay, betul lah. 3x to the power of no need. Okay. Yang ini kamu boleh selesaikan, kamu akan dapat x to the power of 2 minus 8 over x minus 3x square. Betul atau tidak? Dan kamu differentiate ini. Itu saja. Kenapa mau differentiate sih? Sebab dia punya soalan disuruh differentiate balik. Yang di dalam, Bah? Ya. Maksudnya, once kamu sudah differentiate this one, kamu kena form dia punya equation dahulu, yang di dalam ni. Kamu kena form equation dia. And at the same time, y di sini, kamu kena substitute x3 minus 8 ke dalam ni untuk dapatkan another new equation. Yang ini sebab cikgu kasih asing dia. X to the power of 3 over x minus 8 minus 3x over 2. Macam ni, cikgu kasih asing. So therefore, cikgu dapat ni. So this one, dia suruh differentiate. Maksud d over dx, maksudnya dia adalah differentiate with respect of x. So maksudnya kamu kena differentiate ni lagi balik. So therefore, ini kamu akan dapat 2x. Ini kamu akan dapat x bawa pergi atas. Ini kamu mungkin akan dapat plus. Okay, plus. This is negative 2. So ini adalah 8. Ini adalah x square. Ini kamu akan dapat negative 6x. Ini adalah jawapan dia. Kalau cikgu differentiate terus. Boleh? Okey. Ada soalan? Tidak. Tidak. Okey. So kalau tak ada soalan, cikgu mau try buat yang B tu. Okey. Refresh yourself. Macam mana buat soalan B ni? Okey, try buat. Sekejap.
Brown, I cannot do, I can pray by in the sky, I can be. Siapa ada nampak trend TikTok yang dia nyanyi lagu Mika tuh? Lagu apa cikgu? Yang lagu apa itu? Yang nama orang Grace Kelly. Grace Pernah dengar? Kelly. Ya. Saya tahu Machine Gun Kelly ya cikgu. Hah? Saya tahu Machine Gun Kelly saja. Machine. Yang mana? Cikgu tidak tahu Machine Gun Kelly, MCK. Oh my god, cikgu. Apa sekarang film yang best? Cikgu mau tanya, cikgu mau, mesti kamu bagi Korea ataupun kamu bagi anime. Film, cikgu, film. Film apa? These days tidak tengok film. Cikgu tengok balik Conjuring je lah. Cikgu akan tengok. Kalau cikgu tengok gini aja cikgu tuh. Sama lah cikgu. Kan? Cikgu sekarang mau tengok tuh Shang-Chi. Apa lagi? Mau tengok Marvel. Then just sleeping at home, do nothing sih. Alright, maybe cikgu akan lepaskan kamu awal hari ini. So apa yang cikgu mau kamu buat? Nanti cikgu akan share soalan admit yang paper 2 tu. Okay, the paper 2. I will share to you. Tapi jangan share dengan orang lain. Hanya kamu saja. 4 orang. Okay, untuk kamu 4 orang saja. Cikgu mau kamu try buat soalan-soalan tu. Kalau betul-betul tu soalan keluar, kamu diam-diam saja. Nanti kalau Kenapa betul-betul- top secret nih teacher? sudah nama dia sulit kan? Dia Kalau sebenarnya sulit kasih tahu bakal nih. dia sebenarnya hanya untuk apa ini? Untuk apa ini? Reference kah teacher? Ya, untuk macam reference. Kamu cikgu kan guru juga. So, cikgu ini jahat juga kadang-kadang. So kalau cikgu bukan guru admit kan, bukan guru admit sekolah kan, tapi bila dong share terus cikgu, oke, saya ambil lah. Cikgu hanya mengajar subjek sekolah menengah rendah. So bila kena bagi soalan-soalan menengah atas ni, cikgu share lah. Manalah tahu kan. Tiba-tiba ada soalan bocor, cikgu boleh bagi dengan kamu. Harap-harap SPM pun begitulah, cikgu. Itulah. Tapi kamu punya SPM, kamu iyalah mesti off. Kamu semua sudah vaksin kah? Sudah. Sudah vaccinated? Okay. Half. First So- dose. Partial. First dose? Partial. Shenaya, Alita sudah? First dose juga. First dose. Okay, how was the feeling? Sudah. Get the feeling teacher. Betul ba? Tiring. Tired kan? Tired, sleepy. Ya, Awak- sama-sama sakit kepala. Sakit Kamu dapat- badan. Kamu dapat Dan apa? sakit Pfizer tangan. kah? Pfizer, Semua teacher. Pfizer. Ya, Pfizer. Ya bagus. Cikgu dapat Cina punya Sinovac. Teacher, Pfizer memang untuk budak-budak. Untuk Oh, ya kami. kah? Oh, patut tadi simpan All- stok mungkin. All 17 under Pfizer. Oh, Pfizer. Yalah, okey jual lah supaya kurang risiko di situ bah Pfizer. Sinovac sama Johnson. I thought Johnson & Johnson bah kamu. Johnson can stop already. Oh, ya kan. Ya, It betul lah. causes disease. Causes health issue. Bukan Malaysia mau buat juga kah vaksin sendiri? Oh, lah, Kita lah. tengoklah sampai jauh Ya. mana orang boleh buat. Dan cikgu menunggu juga buat vaksin. Alright, macam ni. Cikgu akan lepaskan kamu awal. So I did have, okay, cikgu akan sediakan bagi kamu soalan untuk PEP. Okay, this is the 8th question. Cikgu akan bagi starting from 9 sampai 15. Kamu boleh try buat juga. And also soalan paper 2. Tapi cikgu akan hide semua yang apalah. Cikgu akan buang mana-mana pages yang tidak perlu. Then kamu boleh try buat soalan-soalan tu. Okay. Again, tolong jangan share dengan kawan-kawan kamu. Don't share with your friend. Cikgu pandai-pandai Okay, lah teacher. kasih waktu sulit Teacher, kah, give buat us apa. the Okay. give the final answer supaya kami dapat buat sampai dapat like macam dapat cari sampai habis. You know Oh. what I mean?
Mana boleh. Oh, betul. Final answer lah teacher, bukan jalan Buat kerja. Yakin sekali lah salah aja semua. Final Oh. answer jangan dulu. Final answer saja. Okey, okey, boleh. Okey. So cikgu akan tulis final answer saja, nanti kamu try buat juga lah. Okey, boleh? Okay, Okay. so I think I will end up the class sekarang. Sebab cikgu pun ada kerja sedikit mau buat. Alright, ada mau urus tu yang sana luar tu. Okay, so I think itu saja. Thank you so much for the class and I will see you next week. Cikgu Denis pun mau jalan kerja. Hah? Jalan kerja. Cikgu bagi jawapan saja. Payah jalan kerja. Jawapan saya dulu. Jalan kerja nanti kalau tiap paham baru kita akan bincang. Boleh? Boleh. Alright, so I think itu saja. Thank you so much again and I will see you next week. Alright? Okay, teacher. Bye. Good Alright. night. Teacher, Bye-bye. bye. Good night.